Mula beroperasi pada tahun 1985, jambatan yang usianya kini telah mencecah 37 tahun dengan kepanjangan 13.5 km katanya mampu untuk menahan kesan gempa bumi sehingga berukuran 7.5 skala Richter. Tapi siapa sangka jambatan yang dah jadi ikon utama negeri Pulau Pinang ni rupa-rupanya dah jadi destinasi utama untuk orang bunuh diri. Dan laut yang kita nampak cantik biru tu rupa-rupanya dah telan ramai orang di dalamnya. Dan kalau kita tengok pada kes yang dilaporkan untuk tahun ni sehingga Mei saja ada 15 kes dilaporkan. Dan kalau kita tengok statistik untuk Mei sahaja untuk tahun ni ada 8 kes dilaporkan, iaitu 4 ditemui mati dan 4 lagi berjaya diselamatkan. Tapi apa yang lebih mengejutkan, statistik untuk tahun ni bagi kes bunuh diri dekat jambatan Pulau Pinang ni dilaporkan kes yang paling tinggi sekali. Dan kes-kes untuk orang terjun dekat jambatan lagi tinggi daripada kes-kes untuk orang bunuh diri dekat kawasan-kawasan bangunan rumah dan juga bangunan-bangunan mall dekat Pulau Pinang ni. Dan katanya antara sebab kenapa orang pilih jambatan Pulau Pinang ni, satu adalah disebabkan lokasinya yang sangat senang untuk orang akses. Yalah, kita tahu jambatan ni dibuka kepada semua, dibuka kepada orang ramai. Dan yang keduanya adalah disebabkan oleh peratusan untuk mati lemas di bawah arus adalah sangat tinggi. Dan memang majoriti kes-kes yang dilaporkan untuk orang terjun dekat jambatan Pulau Pinang ni memang tak berjaya diselamatkan. Dan kalau kita tengok statistik yang dilaporkan pada 2020, ada 7 kes dilaporkan, ada 5 kes yang ditemui mati dan 2 kes yang berjaya diselamatkan. Dan kalau kita tengok pada jumlah-jumlah ni memang terbukti yang orang yang mengambil keputusan untuk terjun dekat jambatan Pulau Pinang ni memang kebanyakannya tak dapat diselamatkan lagi dah. Dan kebiasaannya orang akan jumpa mayat-mayat mangsa ni dekat sekitar perairan Pulau Jejak dan juga persiaran Geruni. Dan kalau korang tengok berita-berita yang dilaporkan kebanyakan mangsa-mangsa ni, orang memang terus tinggal je barang-barang peribadi orang tinggal lah dompet ke, orang tinggal kereta terus dekat tepi jalan. Mungkin ini salah satu inisiatif untuk dia bagi tahu orang ramai, untuk dia maklumkan kepada family dia bila ataupun di mana lokasi last dia berada. Dan katanya juga kes-kes bunuh diri dekat jambatan Pulau Pinang ni ada sangkut pautnya dengan kejadian mistik, di mana dikatakan pernah dulu ada ritual yang dilakukan semasa pembinaan jambatan Pulau Pinang ni. Tapi saya tak nak cerita berkaitan dengan misteri ni dengan lebih lanjut. Tapi kalau korang nak juga, korang boleh komen dekat bawah. Mungkin minggu depan kita bawakan pula misteri di sebalik jambatan ni. Dan katanya juga mereka yang bertindak untuk bunuh diri ni adalah disebabkan oleh masalah kemurungan ataupun masalah-masalah berkaitan dengan psikologi dan juga mental. Dan apa yang lebih menakutkan, masalah yang berkaitan dengan mental ni dikatakan berpotensi untuk menjadi penyakit kedua terbesar di Malaysia selepas penyakit jantung. Dan WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Dunia juga ada remind orang ramai yang mana masalah kemurungan ni boleh jadi masalah global menjelang 2030 nanti. Takut kan? Dan selain masalah kemurungan, faktor-faktor lain juga disebabkan oleh mereka ni punyai masalah kewangan dan juga masalah daripada aspek kekeluargaan. Yang ni penting. Korang pernah dengar tak berkaitan dengan copycat suicide? Iza ulang, copycat suicide. Copycat suicide ni, Public Health Malaysia ada pernah warning tau orang ramai supaya jangan sebarkan mana-mana video yang berkaitan dengan bunuh diri. Sebab katanya video-video ni dia jadi satu ancaman, boleh trigger orang-orang ramai, terutama mereka-mereka yang ada masalah berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan masalah mental ni, diorang akan buat lagi rasa nak bunuh diri. Terutama golongan-golongan kanak-kanak lah yang senang terpengaruh. Korang bayangkan kalau banyak sangat video yang orang share berkaitan dengan bunuh diri ni, tiba-tiba lah budak-budak ni diorang ada masalah gaduh dengan family ke, gaduh dengan kawan-kawan. Tiba-tiba diorang rasa macam bunuh diri tu adalah satu penyesalan yang terbaik. Korang bayang bahaya ke tak bahaya? Dan pihak berkuasa diorang juga ada plan untuk tak post sangat benda-benda macam ni sebab katanya benda ni akan jadi satu ancaman lah macam yang saya cakap tadi. Dan diorang juga ada plan untuk pasang jaring keselamatan dan juga kamera litar bertutup ataupun CCTV dekat kawasan berdekatan dengan jambatan Pulau Pinang ni. Dan ini adalah satu inisiatif yang akan dijalankan untuk kekang kes ni daripada terus menular sebab katanya benda ni dah jadi macam satu trending pula. Kalau orang ada masalah, orang ada kemurungan, ambil keputusan untuk bunuh diri dekat jambatan Pulau Pinang ni. Jadi sebab itulah saya nak share kat korang, jangan pernah post apa-apa video, apa-apa mesej yang berkaitan dengan bunuh diri ni. Walaupun kita rasa benda tu adalah baik, tapi mungkin tak kepada orang lain. Dan Izzah juga nak ingatkan kepada sesiapa yang mungkin sekarang ni tengah ada masalah stres ke,
mungkin sedang mengalami kemurungan, dapatkanlah nasihat pakar, rujuklah pakar supaya benda ni tidak terus melarat. Dan kita sebenarnya ada banyak talian-talian yang sediakan hikmat-hikmat daripada sokongan emosi. Simpanlah nombor-nombor yang penting ni sebab kita tak tahu bila masa-masa yang kita akan guna nombor-nombor penting ni. Dan Izzah juga nak ingatkan pada semua yang bunuh diri itu bukanlah satu penyelesaian yang terbaik. Setakat tu je perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum.